Salam sejahtera semua. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mempelajari matematik tingkatan 4. Hari ini kita akan mempelajari bab yang ke-8 bertajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Mari sama-sama kita pelajarinya. Untuk tajuk kita pada hari ini, cikgu akan imbas kembali apa yang telah anak-anak pelajari sebelum ini. Untuk pengetahuan semua, bab 8 ini mempunyai hubung kait dengan bab yang ke-12 pada tajuk tingkatan 1, iaitu tajuk pengendalian data. Jadi anak-anak, pada hari ini, apa yang kita akan pelajari dalam bab yang ke-8 ini? Bab ke-8 ini akan mengajar kita berkaitan dengan 8.1 serakan dan 8.2 sukatan serakan. Adakah anda telah bersedia? Baiklah anak-anak, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, cikgu ingin bertanya, apakah perbezaan antara data tak terkumpul dengan data terkumpul? Adakah anak-anak mengetahuinya? Mari sama-sama kita saksikan. Di bawah ini, cikgu telah senaraikan perbezaan antara data tak terkumpul dengan data terkumpul. Data tak terkumpul merupakan data mentah yang kita perolehi hasil daripada pemerhatian kita. Di bawah merupakan contoh-contoh data tak terkumpul. Data yang pertama merupakan data yang tidak disusun dalam bentuk jadual. Dan data yang kedua disusun mengikut jadual. Manakala pula data terkumpul ialah data yang dikumpulkan mengikut selang kelas. Berikut merupakan contoh data terkumpul. Data terkumpul tersebut telah disusun mengikut selang kelas yang sesuai bagi perkara yang dicari ataupun dinyatakan. Baiklah, setelah mengetahui perbezaan antara data tak terkumpul dengan data terkumpul, mari kita teruskan sesi pembelajaran kita. Apakah yang akan kita pelajari dalam video seterusnya? Kita akan mempelajari 8.1.1 menerangkan maksud serakan. Anak-anak boleh menjadikan buku teks sebagai rujukan kita sepanjang sesi pembelajaran ini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi berkaitan dengan tajuk serakan ini, mari sama-sama kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan serakan. Cikgu bawakan di sini contoh dalam sukan memanah. Di sini terdapat dua target bat. Target bat yang pertama, hasil panahan berada di tengah-tengah target bat. Manakala untuk target bat yang kedua, hasil panahan berada di serata target bat. Untuk target bat yang pertama, dapat kita nyatakan di sini bahawa serakannya kecil kerana kedudukan antara satu titik panahan dengan satu titik panahan yang lain berada dekat. Ini bermakna serakannya kecil. Dan untuk target bat yang kedua, kedudukan antara satu titik panahan dengan satu titik panahan berada jauh. Di sini dapat kita nyatakan bahawa serakannya besar. Adakah anak-anak dapat menyatakan maksud serakan dengan ayat sendiri? Jika sebelum ini kita lebih membincangkan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan serakan, di sini cikgu akan bawakan pula berkaitan dengan sukatan serakan. Anak-anak akan mempelajari tajuk ini dengan lebih lanjut lagi pada subtopik yang berikutnya.
Apakah yang dimaksudkan dengan sukatan serakan? Sukatan serakan ialah sukatan taburan. Setiap taburan data adalah berbeza. Bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data diserak lebih luas. Begitu jugalah keadaannya yang sebaliknya. Jadi di sini, cikgu boleh simpulkan bahawa cara menentukan serakan ialah dengan mencari beza antara cerapan terbesar dengan cerapan terkecil. Anak-anak boleh melihat lagi dengan lebih lanjut pada slide seterusnya. Jika beza antara cerapan terbesar dengan terkecil menghasilkan nilai yang besar, maka serakannya besar. Tetapi, jika hasil daripada beza antara cerapan tersebut ialah nilai kecil, maka hasilnya adalah serakan kecil. Info tambahan. Cerapan merupakan data ataupun dapatan yang diperolehi daripada sesuatu pemerhatian. Baiklah, mari kita teruskan dengan contoh yang pertama. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Untuk yang pertama, anak-anak perlulah mencari jisim terbesar di kalangan 20 orang murid di atas. Jisim terbesar ialah 79 kilogram. Seterusnya, anak-anak perlulah mencari jisim terkecil. Jisim terkecil ialah 47 kilogram. Maka, beza jisim di kalangan 20 orang murid di atas ialah 79 ditolakkan dengan 47. Jawapannya ialah 32 kilogram. Terusnya, contoh yang kedua. Raja menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Adakah anak-anak boleh fikirkan apakah beza saiznya? Jawapannya hampir sama seperti contoh yang pertama, iaitu anak-anak perlu mencari panjang serangga terpanjang. Panjang serangga terpanjang daripada plot titik di atas ialah 6.8 cm dan panjang serangga terpendek pula ialah 3.1 cm. Beza saiznya ialah 6.8 ditolakkan dengan 3.1 dan hasilnya adalah 3.7 cm. Adakah anak-anak dapat mencari bezanya? Yang kedua tadi, maka berakhirnya video pendek cikgu setakat ini. Bagi menguji lagi tahap kefahaman anak-anak dalam mencari beza antara cerapan terbesar dengan cerapan terkecil, anak-anak boleh teruskan dengan latihan pada buku teks muka surat 214. Di sini cikgu sertakan soalan untuk praktiskan diri 8.1a pada buku teks Matematik tingkatan 4. Bagi pembinaan plot batang dan daun serta plot titik, anak-anak boleh teruskan pada video seterusnya. Sampai jumpa lagi.